Okey, kelas tambahan bahasa Arab tahun 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaallah untuk hari ini kelas tambahan bahasa Arab UPKK tahun 5 masih bersama saya lagi, iaitu Ustaz Faiz. Baik, jadi insyaAllah untuk tajuk UPKK, subjek UPKK bahasa Arab, insyaAllah kamu akan jumpa beberapa buah buku. Kamu kena biasakan contoh buku nota padat. Okey, nota padat. Seterusnya kita ada juga menggunakan ataupun merujuk buku daripada bank soalan. Ini bank soalan lah. Yang mana tak dapat lagi, insya-Allah kita akan bagi masa buka sekolah. Seterusnya kita macam biasa kita guna buku aktiviti. Yang ni semua ada insya-Allah. Dan kita juga akan gunakan buku simulasi bahasa Arab ataupun Lughatul Quran untuk ulang kaji ataupun latih tubi. Soalan-soalan UPKK. Alright. Jadi kita teruskan dengan bacaan doa dulu sebelum kita masuk ke tajuk kita untuk hari ini. Jadi tanda tangan sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alright, jadi insya-Allah untuk hari ini kita akan masuk tajuk apa dia? Tajuk al-fawakihu was-simaru. Al-fawakihu was-simaru. Apa dia al-fawakih was-simar? Al-fawakih was-simar maksudnya buah-buahan. Nampak gambar background tu pun gambar buah-buah dah kan? Lapar dah ni. Okey, baik. Jadi insya-Allah untuk hari ini kita akan belajar ataupun ulang kaji. Sebenarnya tajuk ni kita dah belajar masa darjah 3, betul? Jadi untuk UPKK kita akan merangkumi darjah 3, darjah 4 dan juga darjah 5. Dan untuk kelas tambahan biasanya kita akan mengulang kaji ataupun belajar semula berkaitan dengan tajuk-tajuk 3 dan 4. Untuk hari persekolahan biasa kita lebih fokuskan kepada tahun terkini, iaitu tahun 5. Okey, baik. Jadi al-fawakih was-simar, buah-buahan. Kita tengok contoh-contoh buah-buahan yang ada. Okey, kita tengok yang pertama kita ada apa? Buah apa ni? Buah anggur. Okey, buah anggur tak kenal. Anggur dalam bahasa Arab apa dia? Ainabun. Apa dia? Ainabun. Ainabun, anggur. Seterusnya kita ada buah strawberry. Strawberry. Strawberry dalam bahasa Arab fil lughatil arabiyyah kita panggil apa? Kita panggil faraulatun. Faraulatun. Jadi faraulatun strawberry. Seterusnya ini apa ni? Dak bulan Ramadan ni kita akan jumpa lah ni kebiasaannya, iaitu buah kurma. Buah kurma. Dalam bahasa Arab kurma kita panggil tamrun ataupun tamar. Tamrun, kurma. Alright? Next. Kita ada buah apa ni? Buah jambu batu. Jambu batu. Jambu batu dalam bahasa Arab jawafatun. Jawafatun. Jawafatun, jambu batu. Ingat Seterusnya buah apa ni? Buah delima. Delima dalam bahasa Arab rummanun. Rummanun. Jadi rummanun, delima. Ni buah ni takkan tak tahu. Buah tembikai. Tembikai dalam bahasa Arab bittihun. Bittihun. Jadi bittihun adalah tembikai. Itu banyak contoh-contoh buah lagi ni. Ni buah apa? Buah limau ataupun oren. Betul? Kita kata apa? Burtuqalun. Burtuqalun. Kita ada juga buah rambut kan? Buah rambut. Rambut apa? Rambutan. Rambutan dalam bahasa Arab Abu Sya'rin. Abu Sya'rin. Boleh juga kita kata rambutan dalam bahasa Arab ar-rambutan. Pun boleh kan? Nama lain dia Abu Sya'rin.
Okey, seterusnya buah. Ni king fruit, iaitu raja buah. Durian. Durian. Durian dalam bahasa Arab kalau biasa kita panggil ad-duryanu, kan betul? Ataupun durianun. Tapi nama lain dia adalah Abu Syaukah. Abu Syaukah. Ataupun Abu Syaukatun, iaitu durian. Alright. Seterusnya kita ada banana. Banana tu pisang. Pisang dalam bahasa Arab mauzun. Mauzun pisang. Okey. Kita ada juga buah apa ni? Buah belimbing. Nampak tak buah belimbing tu, dia nampak macam apa bila dia potong? Nampak macam bintang. Betul? Bintang dalam bahasa Arab najmi, kan? Jadi kalau buah belimbing kita kata apa? Dalam bahasa Arab najmiyatun. Seterusnya apple. Dalam bahasa Arab tuffahun. Tuffahun apple. Kita ada lagi buah nanas. Ananasun, nanas. Betik. Betik babaya. Jangan salah sebut pula. Kamu sebut salah. Orang sepatutnya babaya, kamu pun salah sebut. Kamu sebut banana. Itu lain lah. Okey, jadi babaya betik. Betik babaya. Seterusnya nampak macam apa ni? Macam anggur. Tidak. Nampak sama tapi lain sebenarnya. Buah zaitun. Buah zaitun. Ataupun kita kata zaitunun. Okey. Seterusnya kita ada buah apa ni? Buah apricot. Buah apricot. Ataupun kita kata dalam bahasa Arab mishmishun. Mishmishun. Macam Jepun, mishmishun. Jadi kalau kamu jumpa mimshin, maknanya mishmishun, maknanya buah apa? Buah apricot. Okey? Seterusnya buah, ni buah yang masam tu, buah lemon. Lemon dalam bahasa Arab kita panggil laimunun. Okey? Dan seterusnya, ni apa ni? Jangan kata bawang. Ini adalah buah tin. Buah tin. Ataupun kita kata dalam bahasa Arab tinun, iaitu buah tin. Tinun, buah tin. Okey, jadi itu antara contoh-contoh buah. Buah-buahan di dalam bahasa Arab. Okey, baik. Jadi seterusnya saya nak kamu dengar yang contoh-contoh tadi kita lagukan. Kamu boleh dengar berulang kali, tapi kita tengok sekali dulu kat sini, kita dengar sama-sama, dan kalau tahu lagu kita boleh nyanyikan. Okey. Kalau kata saya ni lagu asal dia lagu Khairi Khalifah. Apa? Orang ni mungkin tak ada berapa dah. Boleh sama-sama. Inabun anggur faraulat strawberry, tamrun kurma jawafat jambu batu, rummanun artinya delima, bitihun tembikai burtukolun orin, Abu Syarin artinya rambutan, Abu Syauka artinya durian, mauzun pisang, najmiyatun belimbing, tufahun apple, ananasun nanas, babaya betik, zaitun, mishmishun apricot, laimunun lemon, tinun buah tin, semua itu al-fawakihu wasimaru, itu semua buah-buahan Saya siap gendang ni. al-fawakihu wasimaru. Okey, habis. Jadi itu contoh lagu berkaitan dengan buah-buah ataupun contoh-contoh buah-buahan tadi, kan? Al-fawakih was-simar.
Okey, jadi insya-Allah kita tengok pula kepada contoh-contoh soalan UPKK. Kalau yang tadi kamu boleh dengar banyak kali dan kamu boleh ingat dan hafalkan. Faham? Pasti kamu kena baca betul-betul dan menghafalkan ini buah apa? Buah apa? Dalam bahasa Arab dia apa? Okey? Jadi kita tengok pula contoh-contoh soalan UPKK. Berkaitan dengan tajuk al-fawakihu was-thimar. Berkaitan dengan tajuk buah. Kita tengok contoh-contoh ataupun bentuk-bentuk soalan yang ada. Kita tengok yang pertama. Kita ada ikhtar al-ijabata as-sahihah. Kita ada soalan yang berbentuk apa dia? Pilih jawapan yang betul. Ni biasanya dekat soalan apa? Soalan objektif ataupun kita kata multiple choice ataupun dalam bahasa Arab kita kata al-ikhtiyaru minal mu'tadil, iaitu kita pilih daripada beberapa jawapan. Okey? Iaitu soalan objektif, multiple choice. Biasanya al-fawakih ataupun tajuk buah-buahan ni dia akan bagi soalan, dia kata ikhtar al-ijabati as-sahihah. Dia kata pilih ni ikhtar al-ijabati as-sahihah, iaitu dia kata pilih jawapan yang sahih, jawapan yang betul. Dia bagi gambar, nampak ni. Ni gambar apa? Kamu akan kena pilih jawapan yang betul yang mana satu. Kemudian kebiasaannya kamu bulat, kan? Jadi kamu boleh bulatkan. Okey? Kalau tadi kita tengok alif ada tamrun, ba jawafatun, jim jazarun, dal faraulatun. Jadi kita jawab yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Okey. Jadi kita tengok tamrun, betul tak? Tu atas tu buah apa? Buah kurma. Kurma dalam bahasa Arab tamrun. Nampak? Jadi tugas kita bulatkan saja alif, settle. Okey? Baik. Jadi seterusnya contoh lain. Kita ada juga contoh dia bagi gambar, nampak dia bagi gambar durian. Kita pilih yang mana? Gambar durian. Mana durian? Alif mauzun, ba najmiyatun, jim abu syaukah, dal zaitunun. Jawapan dia mana? Kita baru belajar tadi jim, betul? Abu syaukah. Nampak? Abu syaukah durian. Okey, dal pula. Seterusnya gambar apple. Pilihlah apple yang mana satu apple. Kat sini mana? Alif ba ke jim ke dal? Lemon. Ba rummanun tu apa? Delima. Jim najmiyatun, belimbing. Dal tufahun, apple. Jadi jawapannya dal. Ni dal. Nampak tak? Okey. Baik, itu adalah contoh bagi soalan yang dikata ikhtar al-ijabatu sahihah, iaitu pilih jawapan yang betul. Okey, itu bentuk soalan yang pertama. Antara yang lain ada juga soalan yang kadang-kadang dia keluar soalan berkaitan dengan buah-buahan, dia keluar soalan berkaitan dengan wad'ul huruf al-munasibah. Wad'ul huruf al-munasibah, iaitu letakkan huruf yang bersesuaian. Contoh dia akan bagi soalan begini. Dia akan bagi soalan, dia kata dha'al huruf al-munasibah litakuna kalimah. Dia kata letak dha' tu letak faham. Wad'u dengan dha' sama saja. Itu maknanya kata kalau wad'u letakkan dha' pun sama, letakkan huruf al-munasibah, yang munasabah maknanya yang bersesuaian. Litakuna menjadi kalimah perkataan. Maknanya letakkan huruf yang bersesuaian menjadi perkataan. Nampak dia dah bagi gambar. Kadang-kadang dia soalan macam ni dia keluar. Contoh kat sini soalan 2012, 2014, 2015 dia keluar macam ni. Kan? Contoh dia. Dia bagi gambar, contoh dia bagi gambar anggur, betul? Anggur dalam bahasa Arab apa? Kalau kita dah hafal lagi mudah. Kalau tak hafal, jadi dia bagi bantuan dengan cara apa? Dia bagi huruf dan kamu kena isi tempat kosong. Maknanya letakkan huruf yang bersama. Dia bagi ain, nun, apa? Bahasa Arab anggur inabun, betul? Jadi dia bagi ain, nun, yang tinggal huruf apa yang tinggal? Huruf ba. Jadi kita tengah type ataupun tulis ba. Nampak? Simple. Sama macam yang lain. Apa dia mah? Kita kata tembikai, betul? Tembikai bitihun. Dia tertinggal apa? Huruf ta. Tulis saja ta. Ta, tulis saja ta. Lepas tu kemudian ada pula ni nombor 3, gambar strawberry. Strawberry apa? Faraulatun. Huruf apa tak cukup? Huruf waw. Letaklah waw. Kemudian apa tu? Tak nampak lah. Gambar oren. Betul, oren. Burtuqalun. Huruf apa yang tinggal? Barata. Huruf qaf. Itu kita pun tulis qaf. Okey? Itu kalau soalan yang dikata letakkan huruf yang bersesuaian. Jadi ingat
baca soalan elok-elok dan ingat bentuk soalan, hafalkan. Dalam soalan, dalam periksa dia tak akan bagi apa terjemahan maksud soalan, kehendak soalan dia tak bagi. Kamu kena faham sendiri. Sebab tu kata-kata kena biasa membaca, kena biasa membuat latihan. Jadi kita akan faham apa kehendak soalan. Okey, seterusnya kita tengok bentuk soalan yang seterusnya, kitabatu asma'is suwar, ataupun kita kata kitabah tu maksudnya tulis. Asma' nama, suwar tu gambar. Tulis nama gambar. Dia akan bagi gambar. Okey, contoh. Dia akan bagi gambar. Uktub asma'us suwar al-atiyah. Al-atiyah tu berikut. Tulis nama bagi gambar yang berikut. Dia bagi gambar, contoh. Kita kena tulis apa dia nama bagi buah tersebut. Okey, contoh. Kita ambil yang mudah saja kan. Kita ambil gambar. Apa dah? Okey, kita ambil gambar anggur, betul? Kita ambil gambar anggur. Anggur dalam bahasa Arab apa? Ainabun, betul? Baik, tulis saja. Ainabun. Tak payah baris pun tak apa. Titik kat tengah silap. Kat tengah ni. Situ. Inabun. Okey? Itu saja. Mauzun, pisang, itu tulis saja. Iaitu tulis nama gambar. Ada juga yang berkaitan dengan tulis, tapi dia tak bagi gambar. Contoh, dia kata macam ni. Uktub khamsa fawakih. Dia kata uktub maksudnya apa? Tulis. Fi'il amar, kan? Dia kata tulis 5, khamsun 5 lah, khamsa ataupun khamsatun. Maknanya 5 buah. 5 contoh buah. Misal dia kata ainabun, kan? Misal dia dah buat ainabun, jadi tak payahlah tulis, kan? Tapi kalau dah tak tahu sangat, kamu tulis je lah ainabun tu. Tapi yang last sekali lah. Okey, tu kalau kamu 4 je kamu ingat, last sekali kamu letaklah ainabun. Itu contoh kalau tak ingat. Okey, kalau kamu tahu, kamu tulislah dekat sini. Tulis dekat situ. Okey, tulis apa dia, contoh yang pertama kamu nak kata apa? Faraulatun, bitihun, tinun, zaitunun, apa lagi? Abu syaukah, apa-apa buah-buahan. Jangan pula kamu pergi letak filfilun, darajatun, sayyaratun. Itu sudah. Itu bukannya buah. Itu benda, itu sayur-sayuran. Faham? Okey. Ada kala macam itu. Berkaitan tulis. Kadang-kadang dia bagi gambar, kita tulis apa nama gambar tu? Apa nama gambar buah? Tajuk lain pun ada, kadang-kadang sayur dia buat macam tu. Ataupun dia terus je. Dia nak direct macam ni. Okey, bagi saya 5 buah. Tulislah buah. Faham? Okey, next. Seterusnya, tadi kita ada tartibul huruf. Tartibul huruf. Bentuk soalan seterusnya iaitu tartibul huruf, susun huruf. Ada kalanya soalan dia akan keluar berkaitan dengan buah-buahan ke, sayur-sayuran ke, kan, barang-barang, benda-benda, peralatan ke, kan, dia akan keluar susun huruf. Maknanya dia akan bagi kita bagi huruf, kita kena susun. Contoh macam ni. Nampak soalan dia kata rattibil huruf al-atiyah litakuna al-kalimah. Dia kata ratib tu maksudnya susun. Faham? Ratib, susun. Al-huruf, huruf. Al-atiyah yang berikut, litakuna kalimah, bagi menjadi apa? Perkataan. Dia dah bagi huruf, nampak? Kita dah tahu buah apa dah. Kalau dia bagi gambar buah lagi mudah. Kalau dia tak bagi, susah kita. Minta soalan yang kita terima yang mudah-mudah saja. Lagi mudah kalau boleh, bukan macam ni, susun huruf, sambungkan huruf. Contoh dia bagi mauzun, kan, pisang. Dia mim tunggal, waw tunggal, zai tunggal. Dia kata sambungkan. Nampak bonus. Doa-doa macam itulah keluar peksa, kan? Tak susah betul. Okey, yang ni untuk tajuk susun huruf. Kebiasaannya dia akan bagi huruf. Kalau keluarlah, dia akan bagi huruf yang dicerai-cerai ataupun diselerakkan. Kita kena susun bagi jadi nama ataupun seperti dalam gambar yang dibagi. Kalau dia bagi gambar lah, kalau tak bagi pandai-pandai kita fikirlah. Okey, macam ni kita nampak strawberry. Strawberry dalam Arab apa? Faraulatun, kan? Fi lughatil Arabiyyah strawberry faraulatun. Fa ra waw lam ta. Cukup tak huruf kat situ? Cukup. Fa kita tulis, kan? Contoh kita tulis fa ra waw lam ta. Tulis pakai tangan macam ni. Tak berapa lawa lah, sorry lah. Okey, baik. Jadi kadang-kadang kita periksa, lagi bagus tulis apa?
tulis baris. Tapi kalau tak tulis baris pun boleh, tak ada masalah, kan? Okey. Next, bentuk yang seterusnya. Kita ada juga bentuk ni. Okey, yang ini dengar baik-baik. Yang ini sebenarnya simple, mudah, tapi ada orang dia salah faham. Ini adalah bentuk-bentuk yang jarang keluar, tapi kebiasaan ni akhir-akhir ni, kan? Di akhir-akhir ni, contoh 2019, 2018 kalau tak silap saya pun keluar juga. Tak pun 2019, betul lah 2019, 2018 insya-Allah. Saya rasa dia keluar. Bentuk soalan dia dah jadi macam kebiasaan, dia jadi macam favorite kan. Dia keluar bentuknya kawin al-ahrufa li takwinil kalimat. Apa dia maksud kawin? Kawin bukan kahwin. Kawin maksudnya kawin ni kita boleh kata bina ataupun kita kata bentuk. Membentuk. Dia kata bentuk huruf menjadi perkataan. Daripada huruf yang dia bagi, kita bentuk jadi perkataan. Kalau tadi kita pernah jumpa soalan yang dikata susun, betul? Yang ini dia kata bentuk. Maknanya daripada huruf tadi yang dia bagi, kita jadikan perkataan. Okey, tengok. Yang untuk kamu lagi faham, tengok contoh. Okey, baik. Kita tengok kawin al-ahrufa li takwinil ismil min asma'il fawakih. Dia kata ni contoh soalan lah. Dia kata apa nama ni, dia kata bentuk huruf ataupun bina huruf ni tadi menjadi nama daripada nama-nama buah-buahan. Tu kalau dia nak minta buah-buahan. Kalau dia kata apa-apa saja, suka hati kamu lah. Yang penting dia akan jadi perkataan. Okey? Dia tidak semestinya, baik-baik. Tengok tengok misal. Dia kata ra, ta, mim, alif, lam sama dengan ta, mim, ra. Tamar, betul? Tamrun, buah kurma. Okey. Kenapa? Dia kata contoh, dia bagi contoh tu yang diceraikan tu ataupun huruf-huruf tunggal tu ada 5. Tu 2 3 4 5 ra, ta, mim, alif, lam. Kenapa? Jawapan dia 3 huruf saja. Ta, mim, ra. Betul ke salah? Jawapannya betul. Sebab apa? Kita tak semestinya mengguna semua huruf yang ada. Kita guna je berapa yang boleh guna asal dia jadi perkataan. 3 pun boleh, 4 pun boleh, nak guna semua pun boleh. Kan? Contoh kalau kita nak buat dalam ayat, dalam huruf-huruf yang dia bagi, kita guna 2 huruf tak jadi, 3 huruf tak jadi, 4 huruf tak jadi, semua huruf baru jadi perkataan. Kita guna semua. Maknanya bendanya tak tetap, terpulang kepada kita. Faham? Tapi hati-hati tengok kehendak soalan. Kadang-kadang soalan kata bina saja apa-apa perkataan. Kadang-kadang soalan nak buah-buahan. Kadang-kadang soalan nak sayur-sayuran. Hati-hati. Kena tengok kehendak soalan. Macam yang atas ni dia kata min asma'il fawakih. Tengok. Min asma'il fawakih. Maknanya daripada nama-nama buah-buahan. Maknanya kamu buat buah-buahan je lah. Bina buah-buahan. Okey, kita tengok. Nombor 1 kita try. Nombor 1 zai ada, alif ada, ya, ta, lam, waw, nun. Apa buah-buahan yang ada yang kita boleh buat? Saya dah sekali pandang saya boleh nampak. Iaitu dengan apa tu? Kan? Kita buang lam, kita nampak apa? Kita nampak zaitun. Nampak ni? Zaitun. Sorry. Kita nampak zaitun. Susah nak pegang pen ni. Okey. Ya tak payah alif, pun tak apa. Zaitun. Memang hijau tak ada alif kan? Dah dapat. Nampak? Buang alif dengan lam. Zaitun. Buang alif dengan lam. Dah dapat zaitun. Dah dapat buah-buahan. Next. Nombor 2 dapat buah apa? Ra, mim, lam, alif, nun, ya, ba. Sama-sama. Cepat. Ra, mim, lam, alif, nun, ya, ba. Saya sekali mana pun saya dah dapat dah. Buah apa yang boleh kita dapat? Tak semestinya guna semua. Kita boleh guna 4. Dia bagi berapa contoh kat situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita boleh guna 4 benda dapat. Contoh kita ambil ra, mana pen saya? Dah lari dah pen saya. Asyik terkeluar je. Okey, baik. Okey, kita ambil ra, mim, alif, nun. Dapat apa? Rumma, nun. Lama. Okey, next nombor 3. Alif, ta, fa, lam, alif, ha, ra. Tak semestinya guna semua. Okey, saya dapat apa? Tengok. Saya ambil ta, fa, alif, ha. Dapat apa? Tufahun. Dapat tak? Ni ta, fa, ha. Fa, alif, ha. Tufahun. Apple. Next. Nombor 4. Nombor 4 ada ain, alif, ba, lam, waw, shim, ra. Buah apa? Ain, inabun. Tak ada.
Kan? Lush tak ada, bish, bush, tak ada ni. Kalau kamu tengok betul-betul, tak semestinya, kadang-kadang dia nak semua huruf pakai baru jadi perkataan. Contoh yang ni lah, kita guna semua, kita ambil. Dia tak semestinya ikut turutan ya. Dia boleh terbalik-terbalik. Yang penting guna semua huruf pun boleh, tak guna semua huruf pun boleh. Depan belakang suka hatilah. Yang penting satu kali guna saja huruf yang dia bagi kan. Contoh kat situ kita boleh jadi apa? Abu Sya'rin. Nampak tak? Abu Sya'rin. Alif, ba, waw, shin, ain, ra. Abu Sya'rin. Abu Sya'rin. Abu Sya'rin tu maksudnya tembikar pula. Apa namanya? Yang rambut tu, rambutan. Biasalah itu. Kadang-kadang tersasul. Okey, last kali kita cuba nombor kan. Bentuk soalan jadi perkataan, kita ada ta mim shim ta. Apa dia tomato tak ada kan. Ingat tak buah tadi yang mudah tadi bunyi dia kan? Iaitu apa dia? Ni. Ni. Mim apa? Mim shim. Mission. Apa dia mission? Mission tu kita guna 4 je Mission tu maksudnya apricot. Nampak? Simple. Jadi itu adalah antara bentuk-bentuk soalan yang ada. Contoh tu tadi kata apa? Kita ada pilih jawapan yang betul, isi tempat kosong ke kan? Tulis nama kan? Tengok kita ulang balik sikit-sikit sekali jalan. Kita ada tadi yang pertama kita ada bentuk pilih jawapan yang betul. Kemudian kita ada letak huruf yang bersesuaian kat tempat kosong, betul. Seterusnya kita ada tulis nama gambar tadi ataupun tulislah nama buah tu. Kemudian kita ada susun huruf. Dia bagi huruf kita susun jadikan perkataan. Kemudian kita ada bentuk huruf jadikan perkataan. Yang ini kita tak ingat, ni yang paling penting ingat ni. Kadang-kadang orang keliru padahal mudah aja ni. Kan? Kita tengok huruf yang dia bagi tu, kita pilih, kita gunakan mana-mana huruf asal dia jadi perkataan. Asal dia jadi apa yang dia nak. Macam contoh ni dia nak buah, jadi buah lah. Okey. Baik, jadi ingat bahasa Arab ni perkataan buah-buah, al-fawaki was-simar. Boleh dengar balik lagu tadi dan kamu boleh hafalkan. Tak perlu hafal sangat pun kan. Yang penting bila kamu tengok, aku tahu ni buah apa. Maknanya kita baca banyak kali, ulang kali, lama-lama insya-Allah kita faham. Jadi orang ni biar smart. Smart tu apa? SMART, iaitu S, sentiasa bersedia. Maksud sentiasa bersedia, macam contoh musim-musim ni lah kan, sentiasa bersedia kan. Ada kali kita sekolah, takkanlah baru kata minggu besok baru sekolah, baru hari ni nak study, besok nak periksa baru hari nak study kan. Faham? Kena sentiasa bersedia lah. Kemudian motivasi, maksudnya kita kena sentiasa ada semangat nak belajar. Tak kisahlah periksa ke tak periksa ke kan, sekolah ke tak sekolah ke, ada semangat, ada motivasi nak belajar, nak berjaya, nak faham, nak mahir, nak jadi orang yang berilmu, nak menuntut ilmu. Sebab apa? Ilmu ni kita tuntut sejauh mana pun takkan habis. Okey? Baik. Jadi seterusnya awal. Awal. Apa maksud awal? Awal ni maksudnya belajarlah awal-awal. Janganlah tunggu nak periksa ke nak masuk sekolah baru nak belajar. Awal-awal. Sebab apa? Kalau lagi-lagi orang nak periksa, kalau dah belajar, contoh orang-orang yang nak tengah SPM sekarang ni kan, kalau daripada awal-awal dia dah study, dia dah ulang gaji, tak perlu dah nak dekat ni nak terkejut-terkejut, aku tak study ni lagi, aku tak belajar ni lagi kan. Tak perlu. Sebab dari awal-awal kita dah belajar. Jadi kita smart lah. Last tu kita tengah semak-semak sikit, ulang-ulang kan. Simple. Tak perlu nak struggle kan. Kita dah pernah baca, dah pernah faham. Kita tinggal mengulang bagi ingat je, jadi pergi fresh. Seterusnya ingatlah R, iaitu rajin. Jadi orang kena rajin lah. Jadi anak-anak yang saleh rajin tolong mak ayah, rajin baca buku, rajin dengar cakap. Okey? Dan yang terakhir tawakal, iaitu kita apa? Tawakal tu Allah. Maknanya aku berserah diri kepada Allah. Maknanya kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena ingat, bukannya sikit-sikit, aku tak apa, aku tawakal je. Itu salah. Tawakal itu apabila kita ikhtiar, kita dah usaha. Bukannya kita main game, Mobile Legends ke PUBG, sampai tu tak apa, aku tawakal je, besok jawab biasa. Itu memang terbaik. Lawan dia
Okey, baik. Jadi insya-Allah itu saja daripada saya. Akhir kalam daripada saya. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Alright.